بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera, bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah dan kisah kali ini ialah Sultan Alimuddin dan Sultan Bantilan tahun 1647 hingga 1850. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan kisah menarik ini. Bungsu mempunyai pemerintahan yang sangat lama ditandai dengan kebalikan dan kemalangan. Beliau mangkat sebelum 1640 dan digantikan oleh Sultan Nasiruddin II dan Sultan Salahuddin Karamat. Yang terakhir ini dikenali oleh penulis Sepanyol sebagai Baktial, yang merupakan nama sulunya sebelum kesultanan. Semasa pemerintahan Karamat, Filipina telah diancam oleh pencerobohan Cina dari utara dan oleh peperangan dengan Belanda, dan kerajaan, dalam keadaan itu, memutuskan untuk meninggalkan Zamboanga dan Maluku. Tujuan ini mereka laksanakan pada tahun 1663. Pada zaman Karamat, orang Sulu menjadi sangat aktif dan membuat banyak serbuan ke pelbagai arah. Kemerosotan kuasa politik Sepanyol dan ketidakaktifannya pada abad selepas pemindahan Zamboanga menyebabkan kekaburan dalam rekod Sepanyol mengenai sejarah Sulu dan Mindanao. Peristiwa abad ini, dengan beberapa pengecualian, tidak mempunyai kepentingan dan kepentingan. Sultan-sultan yang mengikuti Karamat adalah, dalam urutan penggantian mereka, Shahabuddin, Mustafa Syafiuddin, Baharuddin I, Nasaruddin, dan Alimuddin I, lebih dikenali sebagai Amirul Muminin, Ferdinand I dari Sulu. Tiga yang pertama adalah saudara lelaki, anak-anak Karamat, manakala dua yang terakhir adalah anak-anak Badaruddin. Pada tahun 1718, Gubernur Bustamante menduduki semula Zamboanga untuk tujuan melancarkan perang menentang Lanon. Kubu kota, Fuerza del Pilar, telah dibina semula atas pelan yang terperinci di bawah arahan jurutera, Juan Sicara. Selain berik, gudang, dan persenjataan biasa, terdapat, di dalam dinding, sebuah gereja, hospital, dan kuartus untuk askar pampangan. 61 meriam dipasang pada pertahanan. Untuk semua penampilan, Alimuddin adalah seorang yang damai dan seorang pembaharu. Dia mengekalkan bahagian perjanjiannya dengan setia dan Lanon sebenarnya telah ditindas sepanjang tempoh di mana dia memegang tampuk pemerintahan. Beliau menyemak semula kod undang-undang dan sistem keadilan Sulu. Dia menyebabkan untuk diterjemahkan ke bahagian Sulu Al-Quran dan beberapa teks Arab mengenai undang-undang dan agama. Beliau menyeru sekeras-kerasnya orang ramai supaya menjaga agama mereka dan menunaikan solat 5 waktu. Dia bahkan bertindak lebih jauh dengan menetapkan hukuman bagi kegagalan mematuhi peraturan ini. Beliau mahu semua pandita mempelajari bahasa Arab dan menyediakan kosa kata Arab Sulu, sebagai langkah awal menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi negeri. Dia mencipta wang, mengatur tentera kecil, dan cuba menubuhkan tentera laut. Namanya paling utama dalam ingatan Sulu, sebahagiannya kerana pentadbirannya yang cekap dan sebahagiannya kerana fakta bahawa dia adalah datuk kepada semua datuk utama Sulu sekarang. Pada bulan September 1746, sebuah suruhanjaya khas dari Manila membawa kepada Alimuddin sepucuk surat yang ditulis oleh Raja Philip V. Pada tahun 1744, meminta kemasukan mubalik Jesuit ke Joloh dengan kebenaran untuk berdakwah agama Kristian kepada Sulu. Sultan menjamu suruhanjaya itu dengan sangat mesra dan memberi penghormatan kepada mereka majlis sambutan diraja dan tinjauan tentera. Satu majlis telah diadakan, di mana Sultan berunding dengan Datu Terkemuka Sulu dan memperkenankan permintaan Raja Philip V. Baginda seterusnya membenarkan pembinaan sebuah gereja dan mengesyorkan pembinaan kubu di tempat yang sesuai untuk perlindungan selamat para mubalik. Sebagai balasan untuk kebaikan ini, dia meminta kerajaan Sepanyol memberinya
sebagai bantuan dalam membina tentera laut, sejumlah 6,000 12.55 serbuk mesiu, 12 pikul paku, dan 1 pikul keluli. Ini, diwakilinya, diperlukan untuk membolehkannya menyekat kegiatan lanon dan untuk memeriksa kemusnahan musuhnya di Borneo. Permintaan ini dikabulkan oleh kerajaan Sepanyol dan mubalih Jesuit memasuki Jolo, menterjemah katekismes ke Sulu dan mengedarkannya secara bebas di kalangan orang ramai. Kebebasan yang dilakukan oleh Jesuit dalam usaha mereka untuk menyebarkan agama Sulu dan persahabatan yang kuat yang ditunjukkan Sultan terhadap mereka menimbulkan rasa tidak puas hati yang besar di kalangan rakyat. Dan sebuah parti pembangkang telah ditubuhkan di bawah pimpinan Putera Bantilan untuk tujuan mengusir mubalih dan melucutkan jawatan Alimuddin. Bantilan adalah anak kepada Sultan Shahabuddin dan mempunyai hak yang sama terhadap Kesultanan Sulu seperti mana-mana anak Sultan Baharuddin. Selepas kematian, yang terkemudian Kesultanan sepatutnya kembali kepada garis Shahabuddin. Tetapi ia sering berlaku bahawa anak-anak Sultan terakhir adalah sama ada lebih tua daripada mereka yang terdahulu atau mendapat lebih banyak nikmat. Dan, sebagai peraturan, disokong oleh majoriti Majlis Datu, maka susunan keturunan tetap berubah memihak kepada orang yang lebih kuat. Mungkin Bantilan didahului oleh Nasaruddin dan Alimuddin atas sebab tertentu seperti di atas. Dia membenci di dalam hati, tetapi menahan rasa dendamnya sehingga peluang yang baik ini menawarkan dirinya. Beliau kemudiannya mengetuai penentangan kepada Sultan dan Mubalih dan memenangi majoriti Datu dan Pandita di pihaknya. Permusuhan tidak lama kemudian meningkat dan perang saudara akan berlaku. Dalam usaha untuk membunuh Sultan, Bantilan menusuk lembing ke arah Alimuddin dan menyebabkan luka parah di sisi atau paha baginda. Semasa gangguan dan kekeliruan yang menyusuli, menjadi berbahaya bagi Mubalih untuk tinggal di Jolo. Salah seorang menteri Sultan memberikan mereka salisipan di mana mereka melarikan diri tanpa bahaya dan berundur ke Zamboanga. Ini berlaku lewat tahun 1748. Kerana terlalu kuat, kecewa, dan berdukacita, Alimuddin meninggalkan Jolo bersama keluarganya dan ramai pengiring, dan datang ke Zamboanga, meminta bantuan Sepanyol menentang Bantilan. Yang terakhir ini mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan dengan gelaran Muizzuddin, menguatkan pertahanan ibu kotanya dan melancarkan peperangan terhadap semua datu yang telah menyokong Alimuddin. Kuasanya segera menjadi tertinggi dan dia memerintah dengan tangan yang kuat. Di Zamboanga, Alimuddin dikatakan telah memberi pegawai banyak hadiah dan menawarkan Gubernur Zakarias 40 budak lelaki Papua yang berpakaian kemas. Zakarias, secara tidak munasabah berprasangka dan tidak percaya, mengesyaki beberapa reka bentuk yang tidak baik dan menolak hadiah. Tidak mendapat perhatian dan pertimbangan yang mencukupi di Zamboanga. Alimuddin meminta izin untuk pergi ke Manila. Hal ini dibenarkan, dia berlayar dan tiba di Cavite 2 Januari 1749. Di Manila dia diterima dengan segala kemegahan dan kehormatan kerana seorang putera yang berpangkat tinggi. Sebuah rumah untuk hiburannya dan rombongannya seramai 70 orang telah disediakan di Binondo. Pintu masuk awam telah diatur yang berlaku kira-kira 15 hari selepas dia sampai ke bandar. Gerbang triumfal telah didirikan di seberang jalan, yang dipenuhi dengan lebih daripada 2,000 Malaysia asli di bawah senjata. Sultan telah diterima secara terbuka di Dewan Audiensia, di mana Gubernur berjanji untuk mengemukakan kesnya di hadapan Raja Sepanyol. Sultan dihujani dengan hadiah, termasuk rantai emas, pakaian halus, permata yang berharga, dan tongkat emas, sementara kerajaan menanggung perbelanjaan isi rumahnya. Berikutan penerimaan ini, langkah-langkah telah diambil untuk keinsafannya.
Penasihat rohaninya menyebut kepadanya contoh Maharaja Konstantin, yang penukarannya membolehkannya melakukan penaklukan yang berjaya ke atas musuh-musuhnya. Di bawah perwakilan ini, Alimuddin menyatakan hasratnya untuk dibaptis. Gubernur Jeneral, yang pada masa ini adalah seorang paderi, Uskop Nueva Segovia, sangat bimbang bahawa upacara itu akan berlaku. Tetapi ini ditentang oleh ketua rohaninya, Ketua Biskop Manila, yang, bersama beberapa orang lain, meragui keikhlasan profesion Sultan. Untuk menyempurnakan pembaptisannya, Gubernur menghantarnya ke uskupannya sendiri, di mana dipaniki, pada 29 April 1750, upacara itu berlangsung dengan penuh kesungguhan. Sekembalinya parti itu ke Manila, Sultan disambut dengan penuh kemegahan. Dan untuk menghormatinya diadakan permainan, persembahan teater, bunga api, dan pertarungan lembu jantan. Ini adalah tanda tingginya kepopularan Sultan. Pada pembaptisannya, Sultan menerima nama Ferdinand, dan pengarang Sepanyol sering menyebutnya sebagai Dan Fernando de Alimuddin I Sultan Katolik Jolo. Dinyatakan lagi bahawa 2 datu dan 5 pengikut utamanya telah dibaptiskan. Putera mahkota, Raja Muda Muhammad Israel dan kakaknya Fatimah bersekolah di Manila dan mempelajari adab dan adat Sepanyol. Setahun setengah berlalu dan tiada tindakan diambil oleh pihak berkuasa untuk memulihkan Alimuddin. Sementara itu, armada bantilan sibuk memusnahkan dan menjarah kaum Bisaya. Pada bulan Julai 1750, seorang gubernur baru, Marquis of Obando, Francisco Jos de Obando, tiba di Manila. Selepas beberapa pertimbangan, baginda memutuskan untuk mengembalikan semula Alimuddin dan menghukum bantilan dan lanunnya. Sehubungan itu, pada 19 Mei 1751, Sultan dan pengiringnya dihantar menaiki kapal fregat Sepanyol San Fernando dan dikonvoi oleh skuadron yang terdiri daripada 7 kapal perang. Di bawah pimpinan Field Marshal Ramon de Abad. Akibat cuaca buruk di luar pantai Mindoro, San Fernando telah dilumpuhkan dan dibuat untuk kalapan. Skuadron itu, bagaimanapun, meneruskan pelayarannya tanpa gangguan ke Jolo, tiba di sana pada 26 Jun. Selepas beberapa pertempuran yang membingungkan, Abad mencapai persefahaman dengan Sulu dan mengatur supaya Datuk Asin datang ke Zamboanga dengan perahu yang mencukupi untuk mengiringi Sultan pulang ke Jolo. Sultan sementara itu singgah di Iloilo, tempat baginda menukar perahu. Bertemu dengan angin yang berlawanan, dia dibawa pergi ke Dapitan, dan dari situ dia berlayar lagi ke Zamboanga, yang dia sampai pada 12 Julai. Sebelum Ferdinand I meninggalkan Manila, dia telah mengalamatkan surat kepada Sultan Mindanao atas permintaan Gubernur Jeneral Sepanyol. Asalnya ditulis oleh Ferdinand I dalam Moro versi dalam bahasa Sepanyol telah ditentukan olehnya, dan kedua-duanya ditandatangani olehnya. Dokumen-dokumen ini sampai kepada Gubernur Zamboanga, tetapi dia meminta yang asal dalam bahasa Moro diterjemahkan semula dan mendapati bahawa ia sama sekali tidak bersetuju dengan terjemahan Sepanyol Sultan. Terjemahan teks Moro berjalan seperti berikut. Saya akan gembira mengetahui bahawa Sultan Muhammad Amiruddin dan semua ketuanya, lelaki dan perempuan, sihat. Saya tidak menulis surat yang panjang-panjang, seperti yang saya maksudkan, kerana saya hanya ingin memberi anda faham. Sekiranya Sultan atau pembesar-pembesarnya dan lain-lain merasa terkilan dengan saya menulis surat ini dengan cara ini, bahawa saya melakukannya di bawah tekanan, berada di bawah kuasa asing, dan saya terpaksa mematuhi apa sahaja yang mereka suruh saya lakukan. Dan saya perlu mengatakan apa yang mereka suruh saya katakan. Oleh itu Gubernur telah memerintahkan saya untuk menulis kepada anda dalam gaya dan bahasa kami. Oleh itu, jangan faham bahawa saya menulis kepada anda bagi pihak saya sendiri, tetapi kerana saya diperintahkan untuk berbuat demikian.
Dan saya tidak mempunyai apa-apa lagi untuk ditambah. Ditulis pada tahun 1164 dalam bulan Rabiul Akhir. Ferdinand I, Raja Sulu, yang memeterai dengan meterainya sendiri. Surat ini telah dinyatakan sebagai pengkhianatan. Terkesan dengan, atau berpura-pura idea ini, Gubernur Zacharias melihat tanda-tanda nyata atau khayalan reka bentuk pada pihak Sultan. Untuk melepaskan kok asing pada peluang pertama selepas Datuk Asin dan pengikut-pengikutnya mendarat di Zamboanga. Gubernur mendapati oleh pengintipnya bahawa mereka mempunyai banyak senjata dan banyak peluru di dalam bot mereka, yang terletak di pinggir jalan bertentangan dengan bandar dan kubu. Meragui dan tidak percaya dari awal, Zacharias menafsirkan fakta ini sebagai bukti positif. Niat pada sebahagian Sultan dan Datuk Asin secara khianat untuk menyerang bandar itu apabila peluang menawarkan dirinya. Dia kemudian segera merampas sebahagian daripada senjata, mengarahkan perahu-perahu itu meninggalkan pelabuhan, memenjarakan Sultan dan Datuk Asin serta semua pengiring mereka, dan menyampaikan syakwasangkanya dan tindakan yang diambil ke Manila. Di antara tawanan itu ialah putera dan puteri Sultan, beberapa datu dan pembesar dan pandita, dan ramai pengikut dan hamba lelaki dan perempuan. Dalam kesemua 217 orang memasuki penjara kubu, kebanyakan mereka kemudiannya dipindahkan ke Manila dan dikurung di Fort Santiago. Tafsiran Zacharias terhadap tindakan Sultan dan Datuk Asin adalah tidak masuk akal, dan tingkah lakunya mencerminkan keburukan yang besar terhadap keupayaannya sebagai pegawai dan pentadbir. Lebih dikesari lagi bahawa pandangan beliau diterima sebagai benar oleh pihak berkuasa yang lebih tinggi di Manila, di mana tiada pengampunan atau pembelaan diberikan kepada Sultan dan Datu yang malang itu. Mengikut darjah Gubernur Jeneral, tuduhan berikut telah dikemukakan terhadap Sultan dan Datuk Asin, iaitu: 1. Bahawa putera Asin tidak menyerahkan tawanan. 2. Bahawa semasa Sultan berada di Manila, tawanan baru dibuat oleh pihak yang mengusirnya dari takhta. 3. Bahawa bilangan senjata yang dibawa ke Zamboanga oleh ketua-ketua Sulu adalah berlebihan. 4. Bahawa surat kepada Sultan Muhammad Amiruddin menyindir bantuan yang dikehendaki terhadap orang Sepanyol. 5. Bahawa beberapa Mohammedan, tetapi tiada buku Kristian, ditemui dalam bagasi Sultan. 6. Bahawa semasa dalam perjalanan ke Zamboanga dia telah enggan berdoa dalam bentuk Kristian. 7. Bahawa dia hanya menghadiri misa 2 kali. 8. Bahawa dia telah meraihkan upacara Mohammedan, mengorbankan seekor kambing, dan telah memberikan bukti dalam 100 cara sebagai seorang Mohammedan. 9. Bahawa percakapannya secara amnya menunjukkan keinginan untuk bergaul dengan orang Sepanyol, dan penghinaan terhadap layanan mereka terhadapnya di Manila. 10. Bahawa dia masih bersekedudukan dengan gundik-gundiknya. Tekanan terbesar diberikan pada pemulihan orang Kristian yang ditawan. Dan Gubernur menambah bahawa walaupun misi armada itu adalah untuk mengembalikan Sultan ke takhta, yang, dengan cara itu, dia nampaknya tidak cuba, objek utamanya ialah menyelamatkan hamba Kristian. Oleh itu, dia mencadangkan supaya kebebasan pembesar dan pembesar yang dipenjarakan hendaklah ditukar pada kadar 500 hamba Kristian untuk setiap seorang ketua dan pembesar, dan baki tawanan untuk putera Asin dan paderi. Oleh itu, tidaklah menghairankan untuk mendengar aktiviti balas dendam yang luar biasa yang dipamerkan oleh Sulu semasa tempoh penghinaan di mana Sultan dan bangsawan mereka tertakluk di Manila. Banti Lan adalah seorang yang kuat kepribadian, seorang pahlawan, dan seorang pemimpin. Ekspedisi yang dianjurkannya menentang musuh-musuhnya adalah luar biasa kuat dan meninggalkan malapetaka di mana-mana. Pekan-pekan yang dijarahnya dan tawanan yang dibawanya mencemaskan kerajaan Sepanyol ke tahap yang tinggi.
Majlis Perang yang Tinggi telah diadakan di Manila pada tahun 1752 yang mengisytiharkan kempen yang tidak berbelas kasihan dan perang pemusnahan akan dijalankan dengan kekejaman yang boleh dibayangkan. Sukarelawan dan Korsair Bisaya dipanggil untuk membantu tentera biasa. Kuasa yang tidak terhad diberikan kepada mereka untuk memusnahkan musuh, membakar kampungnya, memusnahkan tanamannya, dan memusnahkan tanahnya. Korsair dikecualikan daripada semua cukai. Mereka dibenarkan menyimpan atau menjual semua tawanan wanita dan semua lelaki di bawah umur 12 dan lebih 30 tahun. Orang tua dan orang lumpuh akan dibunuh. Tawanan lelaki berumur antara 12 dan 30 tahun hendaklah diserahkan kepada kerajaan. Penculik akan menerima pampasan daripada 4 hingga 6 setiap lelaki. Kanak-kanak penyusuan diperintahkan untuk dibaptiskan. Pada mulanya Korsair dikehendaki menyerahkan kepada kerajaan 1/5 daripada semua barang berharga yang dirompak. Tetapi ini tidak lama kemudian dibatalkan dan semua Korsair yang melengkapkan diri mereka mengekalkan semua harta rampasan mereka. Sebagai sebahagian daripada kempen AM, Field Marshal Abbott membuat satu lagi serangan ke atas Jolo dengan kekuatan berjumlah 1,900 orang. Armada meriam kubu selama 72 jam berterusan. Satu bahagian tentera mendarat dan menentang Sulu, tetapi selepas mengalami kerugian yang besar berundur dengan teruk. Serbuan orang Sepanyol dan Bisaya membantu meningkatkan kewaspadaan Sulu dan mendorong mereka kepada kekejaman yang melampau dan tahap balas dendam yang tidak normal. Tahun 1753 dinyatakan sebagai yang paling berdarah dalam sejarah Lanun Moro. Tiada bahagian dari kaum Bisaya yang terlepas daripada bencana pada tahun ini. Manakala Camarines, Batangas dan Albay menderita sama dengan yang lain. Kelakuan lanun-lanun itu lebih daripada biasa kejam. Paderi telah dibunuh, bandar-bandar dimusnahkan sepenuhnya, dan beribu-ribu tawanan dibawa ke selatan ke dalam perhambaan Moro. Keadaan kepulauan pada penghujung tahun ini mungkin yang paling menyedihkan dalam sejarah mereka. Dalam pada itu putera Asin meninggal dunia kerana kesedihan di dalam penjaranya. Pada awal tahun 1753 Alimuddin memohon kepada Gubernur untuk membenarkan Puteri Fatimah pergi ke Jolo bagi tujuan mengatur perdamaian dengan Bantilan. Permintaan ini dikabulkan dengan syarat dia menghantar 50 hamba kepada kerajaan Sepanyol setibanya di Jolo. Dia mematuhi dengan setia, menambah seorang tawanan Sepanyol kepada 50 hamba Kristian yang dikehendaki. Misinya ternyata berjaya dan dia kembali ke Manila bersama Datu Muhammad Ismail dan Datu Maharaja Lela. Sebuah suruhanjaya yang dihantar oleh Bantilan. Mereka membawa surat dari Bantilan yang dihantar kepada Gubernur oleh Alimuddin bersama dengan draft perjanjian untuk memulihkan keamanan antara Sepanyol dan Sulu. Bantilan menyatakan kekesalan yang mendalam terhadap Alimuddin dan keadaan permusuhan yang sedia ada dan memberi jaminan yang kuat tentang keinginannya untuk kembalinya Sultan dan mewujudkan semula perdamaian dengan Sepanyol. Gubernur menyetujui petisyen Sultan dan menghantar surat kepada Bantilan dengan suruhanjaya itu. Meminta semua permusuhan dihentikan untuk tempoh 1 tahun sementara menunggu pertimbangan dan penyelesaian perjanjian baru. Pada 1754 Gubernur Arandia mengambil alih perintah dan meneruskan perjanjian yang dicadangkan. Untuk menyegerakan urusan beliau menghantar pegawai pemerintah selatan untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Bantilan terhadap pemenuhan syarat-syarat yang telah dipersetujui. Bantilan bertemu dengan pegawai pemerintah dengan penuh mesra dan membincangkan soalan-soalan itu secara terus terang dan berwibawa. Beliau menjelaskan dengan jelas dan mengagumkan punca utama permusuhan.
dan dengan tegas menyalahkan Gubernur Zamboanga atas pemenjaraan yang tidak adil terhadap Sultan dan Datu Asin dan layanan yang tidak tertanggung beliau terhadap utusan dan wakil pihak berkuasa Sulu. Dia mengisytiharkan hasratnya dan keinginan sebenar untuk keamanan dan menyerahkan kepada pegawai pemerintah 68 tawanan Kristian dan 2 slop Sepanyol. Pegawai itu sangat kagum dengan integriti Bantilan dan dengan kejujuran niatnya, dan memberikan kepada Gubernur laporan yang sangat baik tentang kedua-dua Alimuddin dan Bantilan. Dia meyakinkannya bahawa Sultan bukanlah seorang pengkhianat sama sekali tetapi seorang yang berniat baik, yang langsung tidak dapat melaksanakan beberapa rancangan dan janjinya kerana penentangan yang gigih daripada ramai Datuk Utama. Majlis Agung telah diadakan di Manila pada awal tahun 1755, di mana ia telah memutuskan untuk membebaskan Sultan dan mengembalikannya ke Jolo. Jika pihak berkuasa Sulu melaksanakan syarat-syarat berikut: 1. Bahawa semua tawanan dalam Kesultanan Sulu dihantar dalam tempoh 1 tahun. 2. Bahawa semua harta berharga dan perhiasan yang dirompak dari gereja dikembalikan dalam masa 1 tahun. Jeneral Zacharias yang telah menghadiri majlis itu berangkat dari Manila pada bulan September untuk mengambil alih kerajaan Mindanao. Dia membawa kembali ke Jolo 6 putera raja, 5 puteri, 20 wanita, dan 130 lelaki dari pengiring Sultan. Beliau mempunyai surat daripada Alimuddin dan Gubernur Jeneral kepada Bantilan, dan diberi kuasa untuk menjalankan pendahuluan perjanjian damai. Duta-duta lain yang mengiringi Zacharias diberi kuasa untuk mengesahkan perkara yang sama. Kapal-kapal itu tiba di Jolo pada 4 Oktober. Dan duta-duta itu disambut baik oleh Bantilan, yang terakhir bersetuju dengan semua syarat yang dikenakan setakat yang ada dalam kuasanya untuk melaksanakannya. Tetapi dia menyatakan bahawa banyak tawanan telah dibeli daripada ketua-ketua Mindanao dan dimiliki oleh Datu di Basilan dan tempat-tempat lain, yang tidak boleh diakses, yang tidak mahu menyerahkan mereka melainkan mereka diberi pampasan yang adil. Dia menambah bahawa ramai Datu sebegitu bersekutu dengan Datu di Mindanao dan merancang untuk menyerang Zamboanga, dan masanya amat tidak sesuai untuknya memaksa mereka menghantar semua tawanan. Syarat-syarat itu sebenarnya mustahil untuk dilaksanakan dan usaha untuk membuat perjanjian dan mengesahkannya terbukti tidak membuahkan hasil. Alimuddin kekal dalam penjara sehingga 1763. Apabila Inggeris, selepas penaklukan dan pendudukan Manila, mengembalikannya ke atas takhta Sulu. Dalam tempoh pemenjaraannya dia berasa amat terhina, tetapi hidup sebagai seorang Kristian dan dengan seorang isteri sahaja. Pada kematian isterinya, pada tahun 1755, dia dibenarkan berkahwin dengan seorang wanita Sulu yang pernah menjadi gundiknya. Tetapi Alimuddin telah menganut agama Kristian dan tinggal di Kolej Santa Potenciana. Sulu menerima bekas Sultan mereka dengan hati yang baik, dan Alimuddin menyambung semula kekuasaannya sebagai Sultan Sulu. Orang ramai ternyata telah memperoleh simpati yang kuat untuknya, dan Bantilan sama ada telah mengalami perubahan hati atau merasa yakin bahawa tidak ada faedahnya untuk menentang sentimen popular yang begitu kuat dan melawan pasukan Inggeris. Berundur dari Jolo dia berpindah ke Kuta Gubang dekat Parang, di mana, beberapa tahun kemudian, dia meninggal dunia. Sebagai balasan atas nikmat yang diterimanya daripada Inggeris, Alimuddin menyerahkan kepada mereka bahagian Borneo Utara yang terletak di antara Tanjung Inarstang dan Sungai Freemanis dengan Pulau Balambangan dan Pulau Tulayan yang bersebelahan. Balambangan tidak lama selepas itu diduduki dan dikawal oleh pasukan Inggeris. Pada hari-hari terakhir pemerintahannya, Alimuddin dipanggil Amirul Muminin, Putera Setia, yang mana dia lebih dikenali oleh Sulu. Pencerobohan Moro meningkat pada masa itu dan Sulu menjadi begitu berani untuk menyerang Teluk Manila.
Pada tahun 1769, membawa tawanan dari dermaga bandar dan muncul di Plaza del Palacio semasa berundur sebelum mereka ditolak atau dikesan. Menjadi tua dan lemah, Amirul Mukminin melepaskan tahta kesultanan demi anaknya Israel pada bulan November 1773.